Okey, untuk video kali ni kita akan tengok konsep heat capacity dan apa bezanya dengan specific heat capacity. Okey, so first cuba tengok gambar di sebelah kiri ni dulu. Okey, kita ada gambar satu cooking pot di mana cooking pot ni consists of two main parts which are the plastic handle ataupun dan the metal base. Alright. So katalah kalau kita panaskan cooking pot ni di atas api selama 3 minit. Tak payah lama, 3 minit je. Okay. Which part, is it the handle ataupun is it the metal base yang akan panas dulu? Okay, cuba buat assumption anda. Alright, so of course secara common sense nya kita tahu yang metal ni yang akan panas dulu. Okay, so bila metal ni panas dulu, kita katakan metal ni mempunyai low heat capacity. Okay, cikgu simbolkan dengan C, big letter C. Okay, heat capacity. So low heat capacity. Kenapa metal ni low heat capacity? So kita define dulu apa maksud heat capacity ni. Alright, so maksud heat capacity adalah the quantity of heat needed, okay, to raise the temperature of the object by 1 degree Celsius. Okay, so ini two very important information about the definition of heat capacity. So berapa banyak heat yang diperlukan untuk menaikkan temperature of the object by 1 degree Celsius. So let's say kalau asalnya pot ni adalah 27 degree Celsius, okay, so berapa banyak heat, okay, heat dekat sini, berapa banyak heat yang kita perlukan, yang kita perlu bagi dekat pot ni supaya dia naik menjadi 28 degree Celsius. Itu maksud heat capacity. Okay, so bila kita kata metal ni low heat capacity, maksudnya apa? Maksudnya very little heat needed. Okay, very little heat is needed. Very little heat needed to raise the temperature of the object by 1 degree Celsius. Kita bagi heat sikit je, dia dah panas. So sikit je heat yang diperlukan untuk naikkan dia punya temperature. Okay, satu ciri-ciri yang kita perlu tahu tentang low heat capacity ni adalah objek yang mempunyai low heat capacity, dia akan heat up very fast. Okay, dia akan heat up very quickly. Tapi bila kita tutup api, alright, bila kita tutup api, dia akan cool down very quickly as well. Okay, dia akan cool down very quickly as well. Maksudnya, objek yang mempunyai low heat capacity, dia tak boleh nak simpan haba tu lama-lama. Okay, dia akan panas cepat, tapi lepas tu dia akan releasekan heat tu cepat juga. Okay, so ini adalah ciri-ciri low heat capacity yang anda perlu tahu. Okay, macam mana pula dengan plastic handle ni? Okay, plastic handle ni kita katakan dia mempunyai high heat capacity. Okay, maksudnya apa? Kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan temperature of the plastic from 27 to 28 degree Celsius ni tinggi. Maksudnya dia memerlukan a lot of heat. Okay, a lot of heat is needed. Sebab tu dia high heat is needed. Okay, a lot of heat is needed to raise the temperature by 1 degree Celsius. Okay, dan ciri-ciri high heat capacity ni, kalau tadi dia cepat panas, yang ini dia lambat nak panas. Heat up very slowly. Okay, tapi once kita dah tutup api, dia akan sejuk lambat juga. Okay, dan dia akan cool down very slowly. Okay, dia akan ambil masa untuk dia sejuk balik. Okay, maksudnya apa? Maksudnya material yang mempunyai high heat capacity, dia boleh store energy ataupun store heat energy better. Okay, alright, this is one very important karakteristik bila kita tengok dekat application nanti. Okay, so maksudnya walaupun dia lambat panas, tapi dia simpan haba tu lama baru dia sejuk.
Okay, dia ambil masa. Alright. So, from this definition, we can actually formulate the formula for heat capacity. So, heat capacity is big C, okay, is equal to, okay, the quantity of heat needed. So, kita tahu heat simbol dia adalah Q dan dia punya unit adalah joule, okay, ataupun J. Alright, dan rise of the temperature adalah theta. Okay, kita ada simbol 3 segi depan ni sebab ini menunjukkan rise in temperature. Dia bukan setakat temperature tapi dia rise in temperature. So kalau dalam case ni daripada 27 to 28. Okay, so maksudnya 28 minus 27 degree Celsius, 1 degree lah. Okay, dan the unit is degree Celsius. Okay, so kalau kita nak masukkan ni dalam formula, alright, so heat capacity is the quantity of heat needed, so Q, alright, to raise the temperature of the object by 1 degree Celsius. Okay, bila kita cakap by 1 degree Celsius, by 1 kg, by 1 watt, by 1 whatever, okay, kita masukkan per, okay, kita masukkan, kita nak dapatkan per quantity of that value. So, kita mesti letak dekat bawah. Kita mesti bahagi dengan berapa banyak quantity tu untuk kita dapatkan by 1. So, kita dapat macam ni. Alright. So, Q dekat sini adalah heat. Okay, heat needed yang kita bagi. Dan dekat sini adalah rise in temperature. Alright. Alright. So, this is the formula for heat capacity. Alright, so daripada pots ni pun, daripada cooking pot ni kita boleh nampak bahawa setiap material mempunyai nilai heat capacity yang berbeza-beza. Okay, so plastik dia ada heat capacity dia sendiri, metal dia ada heat capacity dia sendiri, air dia ada heat capacity dia sendiri. Tetapi, okay, let's say if we have 2 containers of water. So let's say, okay, container A and B. Okay, container A ni dia ada 1 kg of water, container B ni dia ada 3 kg of water. So kalau kita panaskan kedua-dua container ni dengan amount of heat yang sama, alright, secara common sense ni, boleh tak anda bagi tahu yang mana yang akan panas dulu? Okay, so kita tahulah, okay, secara pemerhatian kita everyday, kita tahu yang A yang akan panas dulu. Sebab apa? Kalau lagi sikit air tu, lagi cepat dia nak panas. Okay, so tapi tadi cikgu cakap, setiap material dia ada heat capacity dia sendiri. So sepatutnya air dengan air samalah. Okay, ini menunjukkan bahawa mass memainkan peranan penting dalam menentukan heat capacity. Alright, so kalau walaupun dua-dua ni material dia air, tapi disebabkan mass dia berbeza, okay, A ni dikatakan mempunyai low heat capacity dan B ni mempunyai high heat capacity disebabkan perbezaan mass. So maksudnya kalau kita nak compare nilai heat capacity dua objek, kita mesti consider mass kedua-dua objek itu supaya adil. Okay, alright. So, bila kita consider mass, barulah kita akan dapat specific heat capacity, which is the second part of the video. So, kalau cikgu scroll kat bawah, okay, specific heat capacity. Alright. So, apa bezanya specific heat capacity dengan heat capacity tadi? Okay, so kita tengok definition dia. So, definition dia yang lain daripada heat capacity tadi. Kalau kita baca, okay. So, specific heat capacity ialah the quantity of heat needed, okay, itu sama, quantity of heat needed to raise the temperature, okay, by 1 degree Celsius. Itu sama kan? Part tu sama dengan yang tadi. Tapi ada tambahan dekat sini of 1 kg of mass of an object. Okay, so 1 kg of mass. Kali ni kita consider berapa mass objek tu supaya kita dapat
a very specific value of heat capacity. Okay, so kalau kita formulatekan benda ni, okay, so specific heat capacity simbol dia C, very small c. Okay, so quantity of heat needed, so tadi kita tahu Q joule. Alright, raise the temperature. Okay, temperature is delta theta. Okay, theta ni temperature. Alright, dan sini adalah mass. So daripada sini kita cuba buat formula. So specific heat capacity ialah the quantity of heat needed. So Q, alright, to raise the temperature of 1 kg of mass. Tadi ingat tak cikgu cakap kalau by 1 degree Celsius, by 1 kg, everything must be dekat bawah. Per kan? Sebab kita nak dapatkan nilai 1. Okay, so mass times, okay, by 1 degree Celsius. So theta kat sini. Alright, so this is the formula for specific heat capacity. So kalau kita nak compare objek punya specific heat capacity, kita mesti guna formula ni. Okay, dia lebih tepat sebab dia dah consider mass. Alright, so okay, so this is heat, this is mass, and this is rise in temperature. Okay, alright, so let's say kalau kita ada 1 kg of water here, okay, dan kita ada 1 kg of oil here. Alright, so kita panaskan kedua-duanya. Okay, which one yang akan panas dulu? Okay, so secara common sense ni juga kita boleh agak sebenarnya, of course oil ni yang akan panas dulu. Oil ni, bila oil ni cepat panas, kita katakan oil ni mempunyai low specific heat capacity. Okay, dan water mempunyai high specific heat capacity. Okay, apa maksud low specific heat capacity? Alright, kita masuk balik dalam definition. Maksudnya very low quantity of heat needed. Okay, hanya sedikit sahaja haba yang diperlukan untuk menaikkan temperature of 1 kg of oil by 1 degree Celsius. Sikit je tenaga yang diperlukan untuk menaikkan dia punya temperature by 1 degree Celsius. Okay, alright. High heat capacity pula maksudnya apa? Banyak tenaga yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg of water punya temperature by 1 degree Celsius. Okay, so itu adalah secara definition, macam mana kita nak define specific heat capacity for each substance. Okay, now that we have that, bila kita ada formula ni, senanglah untuk kita cari apa specific heat capacity of all the substances in the world. Okay, maksudnya semua benda dekat dunia ni, dia punya value of specific heat capacity dia dah specific, dah fixed. Okay, value dia dah fixed. Okay, macam mana, berapa value dia? Okay, kita tengok kat bawah ni. Okay, so kalau kita tengok dalam table ni, so table ni cikgu crop daripada buku teks. Alright, so kalau kita tengok water, right, water dia punya specific heat capacity adalah 4,200, okay, which is very high. Okay, dia memerlukan 4,200 joule, okay, untuk menaikkan 1 kg of water by 1 degree Celsius. Alright, compare pula dengan oil. Okay, so katalah kalau kita guna cooking oil, dia hanya memerlukan 1,850 joule sahaja untuk menaikkan 1 kg temperature by 1 degree Celsius of 1 kg cooking oil. Alright, so kita boleh tengok kat sini, this is high and this is low specific heat capacity. Okay, maksudnya air ni, okay, dia memerlukan masa yang lama untuk dia panas, tapi once dia dah panas, dia akan ambil masa yang lama untuk dia sejuk. Okay, dan oil ni pula, dia memerlukan masa yang sekejap je. Dia memerlukan heat yang sikit je untuk dia panas, tapi dia akan sejuk balik very fast also.